Apa khabar anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian? Semoga semuanya sihat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam tajuk Pendidikan Islam ya, subjek Pendidikan Islam untuk tajuk baru pada hari ini dalam bidang akhlak Islamiah, iaitu pelajaran yang ke-13 unit 1, adab terhadap orang sakit. Boleh buka muka surat 199 buku teks masing-masing ya. Dah buka ke belum? Okey, bagus ya. Kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama iaitu menyatakan dalil nakli tuntutan beradab terhadap orang sakit, menerangkan adab terhadap orang sakit dan merumuskan hikmah beradab terhadap orang sakit. Semoga anak-anak murid semua akan mencapai objektif pelajaran kita pada hari ini. Dalil nakli berkenaan dengan orang sakit ni iaitu daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marid wa at'imul ja'i wa fakku al-'ani." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, betapa indahnya Islam ya. Dalam hadis ni dinyatakan ziarahilah orang yang sakit. Digalakkan untuk menziarah orang sakit. Berikan makan kepada orang yang lapar. Ya, dan bebaskanlah tawanan dalam peperangan. Masya Allah ya, indahnya Islam, indahnya akhlak Islam yang menyarankan tiga-tiga perkara tersebut ya. Kemudian ada amalan yang kita boleh lakukan ketika menziarahi orang sakit, iaitu doa. Ini doa yang diberikan ya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka illa afahullah min dhalikal marad. Ya. Ya Allah, aku bermohon kepada Tuhan, kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi, semoga kamu diberi kesihatan, supaya kamu diberi kesembuhan. Sebab hanya Allah sahaja yang menyembuhkan kita daripada penyakit. Ubat dan sebagainya itu adalah usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kita ziarah orang sakit ya, anak-anak murid semua, kita doakan dia. Tak boleh yang bahasa Arab, kita doa yang bahasa Melayu. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah sahabatku, kawanku ke, saudaraku ke, pakcikku ke ya. Maksud kita doakan. Kemudian ada adab-adabnya terhadap orang yang sakit ya. Okey, di antaranya kita akan bincangkan pertama sekali aspek ibadah. Kita kena doakan kesihatan mereka ya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh, cepat sihat. Kalau kita dapat ziarah, kita ziarah. Tak dapat ziarah, kita bolehlah doakan melalui mesej ya. Doakan daripada jauh, kita hantar mesej kepada dia. Selepas solat kita doakan ya. Jadi itu satu cara untuk kita beradab terhadap orang sakit dalam aspek ibadah. Kemudian membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Ya, sebab solat perlu dilakukan dalam apa jua keadaan. Sama ada keadaan normal, kita berdiri, tegak qiyam, kita duduk, baring dan sebagainya. Ya, ikut step-step mengikut masing-masing punya kemampuan. Dikatakan dia nak berwuduk. Nak berwuduk susah kan? Dia tak boleh turun katil, tak boleh ke tandas ke sebagainya. Kita boleh gunakan sprayer. Ni sprayer. Spray tu kita boleh kita letakkan dekat tangan ya, muka, tangan, kepala kaki yang perlu diwudukkan ya. Kita spray saja. Jadi bila kita spray tu dia taklah gunakan air banyak ya. Macam tu. Lapik dengan tuala lah kalau spray tangan, lapik dengan tuala bawah dia. Jadinya taklah air tu sampai ke tilam dan sebagainya ya. Kemudian dia nak berzikir, kita berikan dia tasbih ya. Jadi katakan badan kurang sihat ke apa, tangan masih boleh memegang tasbih. Tasbih boleh juga berzikir, tapi maksudnya sebagai satu, kita bagi dia seronok lah ya, pegang tasbih, berzikir insya-Allah ya. Okay, kemudian dari aspek emosi pula. Sesungguhnya orang yang sedang sakit emosinya amat terganggu. Betul tak? Betul kan? Ya. Kita kena pening kepala, kita sakit perut, pun dah kita rasa tak sihat, apatah lagi penyakit-penyakit yang lain-lain ya, yang lagi penyakit yang lagi susah ya, yang sukar lagi besar. Contohnya terkena penyakit COVID-19 ya, na'udzubillah min zalik ya. Jadi apa-apa hal pun kita kena jaga emosi orang yang sedang sakit ya. Di antaranya berikan semangat dan motivasi kepada mereka ya, supaya mereka sabar dengan ujian,
supaya mereka redha dengan dugaan Allah SWT. Pada masa yang sama dia berusaha mendapatkan rawatan, makan ubat ya untuk cepat sembuh. Kita berikan motivasi kat dia, cakap dia tak apa, insya-Allah boleh baik ni. Penyakitnya ramai yang baik. Jadi kita yang baik cepat, yang segera sembuh ya. Kemudian kita juga boleh ambil kesempatan tersebut untuk berikan dia macam tadi di bawah tu ada gambar apa ni, fruit basket. Kita bagi dia buah ke, kalau katakan sekarang dia musim buahan, bagi buah yang dia boleh makan lah ya, ikut penyakit si pesakit tadi. Kemudian kalau kita melawat, jangan lama-lama, jangan bising-bising sebab kadang-kadang dia nak berehat. Ataupun kita melawat di hospital, di ward ya, jangan bising, takut mengganggu pesakit-pesakit yang lain dalam ward tersebut. Ziarah jangan lama-lama, takut dia nak berehat, nak dapatkan rawatan ya. Kita agak-agak lah ya. Kalau katakan kita datang, tiba-tiba ada pesakit lain datang, kita beredah. Dah cukup waktu untuk kita balik ya. Okey. Kemudian yang ketiga, kita perlu ambil berat juga aspek fizikal. Iaitu pertama, pastikan tempat dia bersih. Tubuh badan pesakit tadi bersih. Kalau ada yang kotor, tukar cadar, tukar seluar bantal, tukar pakaian dia. Kalau ada yang memakai memakai diapers tu, kita kena tukar ya, ikutlah keadaan si pesakit tadi. Jadi bersihkan tempat dia. Letakkanlah wangi-wangi sikit ke apa kan ya. Okey, kemudian sediakan keperluan dan kemudahan asas. Contohnya kalau katakan dia nak minum ke apa, sediakan air untuk dia. Katakan dia tak boleh berjalan, sediakan tongkat, kerusi roda ikut penyakit dia ya. Baiklah, apakah ada hikmah kalau kita beradab terhadap orang yang sakit ya? Tentu ada hikmah-hikmah dia. Yang pertama iaitu menggembirakan pesakit ya. Kalau kita beradab dengan pesakit tadi, kita tidak bising-bising, kita beri dia motivasi, kita doakan dia, kita datang ziarah bawa buah tangan, dia rasa gembira. Dan mungkin dia akan doakan kita balik. Dan juga hati dia akan tenang ya. Jadi itu tujuannya supaya dia gembira dan tenang. Sebab kata orang tu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ya. Orang yang sakit tu, dia yang tahu macam mana sakitnya. Kemudian mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat. Sebab apa? Kadang kita ziarah saudara mara, kita ziarah jiran-jiran ya, mengeratkan ukhuwah. Jadi kadang-kadang kita tak jumpa. Oh, dah sakit rupanya, kita pun ziarah. Tapi ikut keadaan lah ya. Kalau katakan dalam keadaan tempoh kawalan pergerakan ni, kita jaga SOP ya. Mungkin kita boleh bermesej sahaja. Kita mungkin boleh buat video call ya yang sesuai ya. Kemudian melahirkan keinsafan. Kita kalau melihat orang sakit ya, kalau kita menziarah orang sakit, kita rasa insaf ya. Sebab apa agaknya? Kita tengok yang berbalut lah, yang macam-macam penyakit. Kita rasa, ya Allah, syukurnya aku ini masih sihat lagi. Jadi kita tengok penderitaan mereka, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, pada masa sama kita doakanlah pesakit tadi segera sembuh ya. Baiklah, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Semoga anda semua terus berjaya. Dan juga jangan lupa klik subscribe di bawah channel Ustazah supaya anda mendapat update video-video yang akan datang. Dan akhir sekali, Ustazah nak pesan, ya, jagalah waktu, jagalah kesihatan. Ya. Sesungguhnya waktu dan kesihatan adalah dua aset yang amat berharga. Dan ia tak begitu peduli, orang tak peduli pun sangat. Sehinggalah kedua-duanya hilang. Ya. Kalau katakan dah terlepas waktu tersebut, dah sakit, ya, baru teringat tentang waktu yang sihat tadi. Jagalah kesihatan di mana jua anda berada, di sekolah, di rumah dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.